faham dah kalau dia lewat sangat. Kejap lah, cikgu nak buka komputer satu lagi. Ambil sebab ni cikgu nak buka full. Kalau tidak nanti awak tak nampak. Cikgu ambil lah. Cikgu ambil lah. Cikgu ambil lah. Okey. Awak dah print ke belum bahan yang cikgu bagi tu? Dah print ke? Ada yang dah print? Saya tak nak print. Tak ada pun lagi? Tak ada print pun? Tak boleh nak print. Print tak ada. Printer tak ada usianya. Saya kat kampung cikgu. Tak apalah nanti kan bila cikgu dah bagi jawapan full apa, kalau awak dah print tu awak nak buat, awak tengok balik kita punya video lah. Okey. Kau cikgu punya mouse ni dia gedik-gedik dia betul. Dia sebab campur dengan pen kot dia tak mau. Siapa kan tak boleh guna Ustaz nah. Lama tak ngajak engkau ni. Meja boleh, pen tak boleh. Kita dah belajar sampai mana dah? Sana. Ini kita dah kan? Ini dah. Masa kita masuk hari ni 3.2 lah. Yang ni pindah ni. Formula ni kita dah belajar. Okey, hari ni kita nak masuk standard pembelajaran yang ketiga lah. Kita nak hubung kaitkan graviti G permukaan dengan pemalar. Okey, setakat sekarang clear tak apa yang cikgu tunjuk ni? Nampak tak? Apa yang awak nampak ni? Cikgu tengah tulis apa? Standard pembelajaran. V. Cikgu tengah tulis ni nampak tak? Kamis. Okey, nampak tu. Okey, hari ni kita akan tengok standard pembelajaran 3 iaitu menghubung kait pecutan graviti di permukaan bumi dengan pemalar kegravitian. Okey, mungkin ada yang dah lupa yang sebab 2 minggu lebih pada 2 minggu lah kan sebab sebelum tu cuti, lepas tu pula exam. Ni adalah formula cikgu ulang balik sikit. Formula untuk tajuk kegravitian ni ialah F sama dengan G M1 M2 per R2 lah. F tu adalah daya. G tu pemalar kegravitian lah. M tu jisim yang pertama, jisim objek yang pertama, jisim objek yang kedua. Dan R ialah jejari. Ni. Jejarian ni daripada pusat jejarian objek pertama let's say bumi kita, jisim dia. Ini jisim kedua. Daripada pusat dia ni, pusat matahari sampai ke pusat bumi, jarak dia tu adalah R. Okey.
Jadi unit dia semua ni standard unit lah. Semua unit dia adalah meter. Kalau G tu unit dia kegravitian lah, unit kegravitian. Okay, yang ni adalah pelajaran lepas. So ini kita masuk pelajaran 3 di mana kita nak hubung kaitkan pecutan graviti di permukaan bumi dengan pemalar kegravitian. Pecutan graviti ni pecutan di bumi kita lah. So daripada hukum gerakan Newton kedua iaitu F sama ma, ini yang kita belajar awal-awal itu, kita dapati yang pecutan graviti sebenarnya adalah F sama dengan mg sebab kita gantikan A tu iaitu pecutan dengan pecutan graviti. Jadi daya graviti ialah F sama dengan mg. Apa dia daya graviti? Daya graviti ni ialah, apa dia daya graviti? Daya graviti ialah berat. Okay, daya graviti ialah berat. So daripada hukum kegravitian semester Newton, daya graviti diungkapkan sebagai F sama dengan G M1 M2 per R2. Ni lari ni R2 ni. R2 ni duduk bawah ni. So apa hubungan kait antara G kecil dengan G besar sebenarnya? Okay. So G kecil duduk kat mana? G kecil duduk dalam ni. Duduk dalam F ni. Cikgu tulis balik gelok. F sama dengan G M1 M2 per R2. Okay, yang ni adalah formula kegravitian ni. Daya gravitian kan. Okay, G kita, G kecil ni. So G kecil duduk kat mana? G kecil duduk dalam ni. Duduk dalam F. So mg sama dengan G M1. Ni adalah formula asas tu. Kita replace tempat pecutan graviti dengan tempat A tu. Kemudian untuk gravitational force, daya graviti, daya kegravitian. Ni formula dia. So sini F, sini pun F. So kita boleh samakan mg dengan G M besar M kecil per R2 lah. So kita samakan formula tu. Jadi apa yang kita dapat di sini ialah satu formula yang nak bagi dua-dua tu seimbang balik lah, kita nak buat F. Sebab F tu benda yang sama kan. So dekat sini kita nampak tempat yang kita ganti mg tu dalam dia pun ada M juga. Okay, M kecil tu ialah jisim bumi kita. Okay, jisim bumi. Jisim bumi ataupun jisim benda yang kita nak ukur, dia melibatkan yang objek yang kecil. Okay, M1, M besar tu, M1 dengan M2 ni objek jisim besar ataupun jisim kecil lah. Kalau kata kita cerita pasal matahari, ni jisim matahari lah. Kalau yang kecil ni bumi, jisim bumi lah. Okay. Jadilah ni, M kecil dengan M kecil ni mesti objek yang sama lah. Kalau kita tengok contoh pasal bola, belah kanan ni pun bola lah. So jisim tu dengan jisim belah kiri ni kita boleh hapuskan. Benda yang sama. Jadi G ialah G besar darab M besar per R2. So yang ni ialah graviti di bumi. Okay, nilai bagi graviti kita di bumi. Tu sudah hafal lah. Kalau hafal banyak sangat formula nak hafal. Yang kita nak hafal ni. Ni kita hafal lah atas ni. Ni memang kita hafal dah pada itu F, G, M, M, R2 tu kan. Yang ni memang kita hafal daripada bawah itu. Gantikan G ni bila kita replace melibatkan benda yang jatuh ke bawah. F sama MA ni untuk formula yang bergerak ke kanan atau ke kiri. Kalau mg tu untuk formula ke bawah ataupun ke atas. Dan ni bila kita gabungkan dua-dua, kita dapati, kita hapuskan M, maka G kita akan dapat G kecil sama dengan G besar M per R2. G besar ni adalah pemalar gravitian. Jadi hubungan dia, sebab kita tengok balik, kita punya pembelajaran hari ni nak tengok hubungan antara, tengok balik lah. Hubungan antara pecutan graviti. Pecutan graviti tu G kecil dengan pemalar kegravitian iaitu G besar. Yang tu je adalah fizik. Dia mesti nak tanya segi hubungan, dia mesti nak tanya apa aplikasi. So ni bila kita tengok hubungan, cikgu ajak lah itu. Kalau dia duduk rumah asing-asing, dia boleh kahwin. So kalau dia boleh kahwin, maksudnya dia berkadar langsung. Maksudnya semakin tinggi nilai G kecil, semakin besar juga nilai G besar ataupun sebaliknya.
Okey. Kalau G besar ni berkurang, maka G kecil pun akan berkurang. Sebab dia berkadar langsung. So, untuk aktiviti 3.4, apakah hubungan antara pecutan graviti G dengan pemalar kegravitian? Soalan tu kita dah jawab dah tadi. Apakah hubungan ni? G kecil dengan G besar berkadar langsung. Duduk sana, mak dah kelas. Yang kedua, apakah faktor yang mempengaruhi nilai pecutan graviti? Jadi kalau kita nak jawab soalan ni, kita tengok balik formula yang terlibat tadi. Cuba tengok apa lagi formula yang ada kat sini. Kita nampak ada M dan kita nampak ada R. Baliklah Ustaz. Sekejap. Dia ranjik rumah. Okey. Pecutan graviti sentiasa ke arah pusat bumi lah. Maksudnya kalau kita letak bola ke apa ke, last sekali dia akan jatuh ke bawah. Kalau kita duduk kat sini, bola kita jatuh ke bawah macam tu lah. Okey. So pecutan graviti sentiasa ke arah pusat bumi. Setiap planet di alam semesta mempunyai daya graviti masing-masing. Sekejap. Tak jawab lagi soalan faktor tadi, Masya Allah. Kenapa? Kenapa dia main dah jawab? Duit apa? Ayah sampai duduk kami semua, kena orang. Nampak dia main balik kat sini. Salah, cikgu minta maaf, dia terlari main depan. Kita nak jawab soalan yang faktor tadi tu. Hubungan kita dah jawab dah, kita hanya tengok saja dia duduk kecil-kecil dengan G besar ni duduk sebelah kan. Hubungan dia berkadar langsung atau berkadar terus. Soalan kedua, apakah faktor yang mengaruhi nilai pecutan graviti? Ini kita tulis balik formula tadi. G sama dengan G besar M per R2. Okey. Faktor yang mempengaruhi nilai pecutan graviti ni adalah semua kuantiti fizik yang ada dalam formula ni lah. Maknanya macam ni maksud cikgu. Hubungan antara G dengan G besar berkadar langsung. Hubungan antara G dengan M berkadar langsung. Hubungan antara G dengan R berkadar sunsang. Jadi ketiga-tiga ni adalah dia punya faktor yang mengaruhi nilai pecutan graviti. So ada berapa faktor ni? Ada 3 faktor lah. Faktor pertama adalah pemalar graviti. Faktor kedua adalah jisim jasad. Okey, dan yang ketiga adalah R. R tu jarak kan? Daripada pusat objek sampai ke pusat objek yang satu lagi tu. Jadi dia melibatkan jarak objek. Jadi kalau dia bagi faktor 2 saja salah lah. Ada 3 faktor lah sebab kita kena rujuk kita punya formula. So kalau ada banyak dia punya kuantiti fizik lain yang terlibat kat sini, maksudnya semua tu adalah faktor-faktor mengaruhi. Okay, sekali lagi cikgu cerita. Kalau formula kita F sama dengan MA. Soalan dia, apakah faktor yang mempengaruhi daya? So awak nampak ada berapa kuantiti fizik kat sini? Ada 2 kan? M dan A. So faktor yang mengaruhi daya yang pertama ialah jisim. Yang kedua ialah pecutan. Jadi kalaulah formula kita ada banyak lagi kuantiti fizik, semua tu adalah faktor yang mengaruhi dia. Okey, nampak nah? Law ni dia tanya kita faktor yang mengaruhi nilai pecutan graviti. Jadi kita ada 3. Semakin besar pemalar kegravitian, semakin besarlah pecutan graviti kita. Semakin besar jisim jasad, semakin besarlah pecutan graviti.
Dan semakin jauh, jauh sebab jarak objek jauh, maka semakin kecil pecutan graviti. Sebab apa? Sebab dia berkadar besar. Okey, nampak tiga-tiga faktor tu. Sekarang kita nak tengok nota sikit tentang pecutan graviti yang ada di pusat bumi kita. Okey, pecutan graviti ni dia sentiasa mengarah ke pusat graviti, pusat bumi kita lah kat tengah-tengah ni. Macam tu. Apa saja benda yang duduk atas dia akan jatuh ke bawah balik. Setiap planet di alam semesta mempunyai daya graviti masing-masing dan daya graviti ni berbeza mengikut kekuatan dia lah. Sebab apa? Sebab kita belajar yang dia ada formula dia. Okay, daya graviti ni G ni bergantung kepada dia punya pemalakan gravitian dia, pada jisim jasad dia, jarak dia dengan objek lain. Okay. Dan untuk bumi kita, nilai pecutan graviti dulu kita guna 10 tapi untuk syllabus awak kita guna 9.81. So take note yang ni. 9.81 nah, kita tak guna 10 sebab dia ada banyak, lari banyak lah dengan nilai sebenar. Nilai sebenar 9.81. Ada lampu hitam. Okey, setakat tu ada soalan tak? Cikgu nak pergi ke page yang seterusnya. Ada soalan tak? Okey, lah ni kita tengok aktiviti yang kelima lah. Semua yang cikgu bincang ni semua yang ada dalam buku teks. Siapa yang tak ada lagi buku teks, awak boleh tengok lah PowerPoint ni, ataupun kalau tak boleh nak print nanti awak salin je lah yang mana patut lah. Cikgu pun tak paksa lah awak sebab benda pun dah darurat lagu ni kan. Cikgu nak pergi print kat sekolah, awak nak ambil pun tak boleh. Jadi cikgu tengah duk fikir cara macam mana. Maybe cikgu akan tengok bab 4 nanti, cikgu akan, kalau awak tak boleh naik sekolah lagi, cikgu akan print, lepas tu cikgu akan post lah kat awak ataupun tengok macam mana. Nah, kesian kat awak, cikgu fikir juga amat tak ada printer apa. Okey, aktiviti 5. Hitungkan nilai pecutan graviti pada 5 jarak yang diberikan. Kalau kita perhatikan kat sini, yang paling dekat sekali dengan pusat bumi ni dia tak letak sebab apa? Mana ada objek wujud kat sini. Macam mana kita nak kira duduk kat tengah pusat bumi tu, siapa nak korek kan? So kita tengok yang paling dekat sekali adalah R lah, iaitu kita. Kita berdiri atas bumi kita, maksudnya kita duduk kat permukaan. Okay. Fik berdiri kat sini, Rifkah pun berdiri kat sini. Mau kat sini, so ni kedudukan R yang pertama. Dan jauh sikit 2R, jauh lagi 3R, 4R, 5R lah. So dia nak kita cari nilai pecutan graviti pada 5 jarak yang diberikan sekiranya jisim bumi macam ni, M, R dan G besar. Okay, jadinya jadinya kita guna balik formula tadi, apa dia formula G tadi. G sama dengan G besar M per R2. Siapa tak hafal ayat ni, tolonglah awak tengok balik yang formula kita yang mula-mula kita bilang ngaji dalam tajuk daya ni, F sama dengan MA, yang kita dah replace A dia dengan pecutan graviti, dapat F sama mg. Dengan formula baru-baru ni kita belajar F sama dengan M. Cikgu tulis M dulu dah. Sekejap, rubber tak jumpa. G M1 M2 per R2 kan. Lepas tu kita bagi kiri kanan tu sama, so lah kali M kecil tu hilang, dapat ada formula bawah ni. Okay, dapat formula bawah ni. Jadi daripada formula ni dah kita nak gunakan nilai yang dia dah bagi. Awak tak payah hafal pun jisim bumi, jejari bumi ke pemalan graviti, tak payah hafal. Yang ni kita tengok setiap satu. Bagaimana kita nak tengok jika suatu objek tu berada lebih jauh daripada bumi, nilai pecutan graviti yang didapat rupa-rupanya semakin kecil. Kalau tadi cikgu kata R tadi tu yang duduk betul-betul dekat permukaan bumi tu kan, apa yang dekat dengan bumi tu, didapati nilainya adalah 9.8 ataupun lebih tepat dia 9.81 lah. Ini secara pengiraan kita dapat 9.8. Bila dia duduk jauh sikit, dia duduk kat sini, dia duduk jauh, kita dapat 2.45. Jauh lagi
1.09. Jauh lagi 0.6125. Jauh lagi 0.392. Jadi semakin jauh kedudukan objek daripada pusat bumi, maka nilai percikan gravitinya semakin berkurang. Jadi tepatlah apa yang kita kata tadi. G ni dia berkadar songsang dengan jejari lah. G berkadar songsang dengan jejari. Ini menunjukkan bila dia makin jauh, maka percikan graviti dia semakin kecil. Jadi awak kalau dia makin kecil tu maksud dia apa? Maksudnya bila dia pergi makin jauh, untuk dia jatuh dengan satu laju yang sepatutnya dia jatuh kat bumi ni dah tak ada dah. Jadi kalau dia pergi jauh lagi pada 5R, kemungkinan besar percutan graviti yang bertindak terhadap dia dah jadi kosong. Okey, maksudnya kalau dia pergi lagi jauh, mungkin dia pergi sampai ke 7R ke apa ke, nilai kegravitian dia, percutan graviti dia akan jadi sangat kecil dan hampir-hampir tiada. Jadi bila dah terkeluar pada angkasa lepas, dah keluar sampai ke angkasa lepas tu, mungkin untuk dia jatuh balik ke bumi, susah lah. Dia dah tak ada lah satu daya nak tarik ke bumi. Okey, tu maksud dia. Okey, lah ni kita nak tengok berapakah nilai percikan graviti di bumi. Tadi kita dah kira dah. Percikan graviti di bumi tadi tu kedudukannya adalah di mana? Dekat sini. Dekat R. Betul tak? Yang dekat R tu. Betul-betul dekat R. So nilai dia macam tu lah kalau kita buat graf. Kita dapat lebih kurang 9.8. Sepatutnya kat atas ni dia tulis unit tau. So kalau ada unit kat situ, awak tulislah balik, salin balik. Macam tu. So jawapan dia 9.8 ms-2. Allah, laju betul. Bila dia minta kita plot graf, bila kita minta plot graf, bahagian kosong ni kosong-kosong lah maksudnya. Sebab apa? Sebab bila R kosong, masukkan dalam nilai kedudukan bagi R kosong, apa yang boleh bagi yang kosong? Tak ada. So jawapan kita angkat kosong. Jadi daripada situ kita tarik straight pergi ke satu nilai R, iaitu di permukaan bumi. Sampailah dia makin jauh daripada bumi. Dan kita dapati graf dia tu graf yang berkurang secara tidak linear. Maksudnya graf dia graf melengkung. Dan satu waktu nanti dia akan menghampiri kosong, tapi tak kosong lah. Menghampiri, sangat-sangat menghampiri macam tu. Okay. Sekarang kita nak tengok graf menunjukkan variasi percutan graviti dengan jarak dari pusat bumi. Yang kita buat apa tadi tu? Yang kita buat lengkung tadi tu kan. So bentuk dia macam ni lah. Okay, bentuk dia macam tu. So yang dekat tempat yang maksimum tu adalah di permukaan bumi. Okay. So bagaimanakah nilai percutan graviti berubah apabila jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R lebih kecil daripada R besar? Maksud dia kat mana ni? Kedudukan R lagi kecil daripada R besar ni. Jom. Bagaimana nilai percutan graviti berubah apabila jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R lebih kecil daripada R besar? Dia kata berkadar terus. Pasal apa berkadar terus? Sekejap kita tengok. Nilai percutan graviti berubah apabila jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R kecil lagi besar daripada R. Yang ni nanti cikgu pun balik apa dia yang dimaksudkan dengan soalan tu. Bagaimana nilai percutan berubah? Kalau ikutkan nilai percutan berubah pada songsang kan, tadi cikgu sebut kan. Siapa dah tu berkata terus lah. Ini pula kalau R lagi besar daripada R. Okay, cikgu faham lah. Yang ni cerita dia kalau kita guna formula macam ni lah. Kita guna formula F pula dah. G sama dengan G besar M per R. So yang ni kalau kedudukan dia macam tu, dia kata R lagi besar maksudnya
apa akan jadi kalau R bertambah, maka G pun bertambah. Ya ke? Kalau R bertambah, sebab dia kata R lagi besar kan, maksudnya kalau R bertambah, maka G akan berkurang. Tu maksud dia. Yang ni pula R lagi kecil, maksudnya bila R berkurang, jadi apa dekat G, G akan meningkat. So cikgu tak suka dia sebut perkataan-perkataan terus, perkataan songsang ni salah ni. Sebenarnya bagaimana nilai perciutan graviti berubah. Sepatutnya kita hanya sebut apa akan terjadi apabila R lagi kecil pada R. Anyway, awak tak apa, yang tu bagi kat dia. Yang pentingnya awak tahu hubungan dia apa berlaku kalau satu nilai bertambah, satu nilai lagi jadi apa. Itu yang penting. Okay. Kalau guna formula tu, insyaAllah. Guna formula tu, G kecil sama dengan G M per R. Kita sebut apabila R berkurang, maksudnya semakin dekat lah, G akan meningkat lah. Dan apabila R semakin bertambah, iaitu makin jauh, maka G akan berkurang. Itu yang awak kena tahu. Itu yang paling penting. Jangan tak tahulah. Jisim bumi ialah 5.97 darab 10^24 kg dan jejari bumi adalah 6.37 darab 10^6 meter. Hitungkan perciutan graviti di permukaan bumi. Apakah perciutan graviti kat permukaan bumi? Jadi guna formula tadi lah. Formula ni G sama dengan GM per R square. So bila nak square tu, jangan lupa lah dengan negatif sebelah ni sekali awak guna square lah, bukan 6.67 tu saja. Itu G, mana dia R? Mana dia? Janji jari yang ni dia 10.06 tu awak nak kena square sekali. Jadi kalau masukkan dalam kalkulator, jangan lupa awak punya kurungan. Nanti kita terlupa nak buat square ataupun buat square dulu ke. Okay, kalau tu dah tak dapat jawapan 98 ni, nanti awak bahagi dengan kuasa 6 saja, awak dapat nilai besar tau. Dia tak bagi yang kuasa 2, memang besar lah nilai nanti. Okay, sebuah satelit perimejan radar mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian 480 km. Jauh ni. Berapakah nilai perciutan graviti di kedudukan satelit itu? Okay, dia bagi kita jisim bumi, jejari bumi dan pemadah kegravitian macam tu. Okay, maka bila dia bagi kita nilai H dalam kilometer, first kali awak kena convert kepada unit SI lah. Unit bagi R tadi cikgu kata meter kan. So kalau kilo, maksudnya awak kena convert dia bagi jadi 480 tambah lagi 30. Okay. Ingat balik bab 1 yang kita belajar dulu. Macam mana kita convert. So kita guna formula G sama dengan GM per R square sepatutnya. Tapi ingat lah, kedudukan dia kali ni bukan betul-betul atas permukaan bumi. Satelit dia dah tinggi sikit. Jadi awak kena ambil nilai R plus dengan ketinggian pada kedudukan tadi. Jadi pada kedudukan tadi tu adalah 480,000. Awak kena tambah dengan dia punya nilai bagi R sedia yang dia bagi tu. Jadi nilai kita dibesar lah kat sini. Ini R. Yang ni pula ketinggian daripada paras bumi. So kita tambah. 1/6, 1/5. Tak apa, kalkulator dah kan. Tapi jangan lupa tutup balik kurungan square. Kuasa 2. Kena square sebab tu formula dah. Formula dia macam tu. G sama dengan GM per R square kan. So H tadi tu kita tambah kat sini lah. Jadi apa saja dia punya jarak daripada pusat bumi, kita square. Jadi tambah dengan H, kita square. Ingat tahu yang tu? Dan kita dapati nilai G dia dah tak jadi 9.8. Patutnya 9.81 kan? Nampak tak? Bila dia makin jauh daripada bumi, perciutan graviti dia akan berkurang. Agak lemah lah nak compare dengan yang betul-betul dekat bumi tadi kan, 9.8 jadi 8.49. Unit bagi perciutan graviti ialah MS -2. Okay, nombor 7.
Bincangkan keadaan apabila pecutan graviti mempunyai nilai hampir sifar. Kat mana ni? Kat mana yang kita kata sifar? Cikgu patah balik dekat satu aktiviti yang kita buat untuk pengiraan yang makin jauh tu. Okay, tengok Rupanya bila duduk dekat atas permukaan bumi, kita punya graviti kita 98. Bila kita pergi makin jauh, hingga 0.32. Ni dah ni jauh ni. Macam gila. Berapa kali ganda daripada pusat bumi, sampai 5 kali ganda, maka nilai dekat sini 0.32 je tinggal. Betul-betul dekat sini 9.81. Jadi bila nak jadi kosong? Mungkin bila dah makin jauh lah, lagi jauh beberapa kali ganda. Mungkin tak dapat kosong betul-betul tapi sangat-sangat menghampiri kosong. Maka kita boleh kata dia kosong lah, nilai hampir sifar. Mana yang nilai hampir sifar ni? Dia adalah keadaan di mana manusia mengalami tiada berat atau microgravity. Kita masih ada jisim lah, cikgu naik atas katakan, awak tahu tak, cikgu kan cuti ni cikgu dah kurus, nanti awak tak kenal cikgu. Cikgu dah tinggal 60 kilo dah, itu cikgu 70 kan. Cikgu naik atas nanti, cikgu punya berat sebelum cikgu naik atas 600 Newton. Bila cikgu tinggalkan bumi, cikgu punya berat mungkin tinggal 500 Newton. Jisim masih sama jisim cikgu masih 60 kilogram. Dia makin jauh, makin jauh, tak tengok cikgu tinggal 0 Newton. Sebab tu cikgu terapung-apung. Bukan maksud 60 kg cikgu tu dah tinggal angka, bukan. Jisim masih sama, jisim maintain. Okay, tapi berat akan berkurang disebabkan jarak kita yang makin jauh daripada pusat bumi kita. Apa yang berlaku ialah angkasawan dan objek terapung di angkasa lepas, di mana dia akan lebih mudah bergerak. Tak pastilah lebih mudah bergerak ke tak. Yang pastinya terapung. Sebab kalau nak kata mudah bergerak, benda yang tak ada geseran ni menyebabkan kita susah nak hasilkan daya. Ada cikgu lah. Macam ikan lah lepas tu kodek-kodek kan. Lalu ni maksudnya bila kita tengok formula F sama dengan mg, M tu masih ada. F masih ada. F tu berat. Okay. Jisim masih ada, tapi sebab kita punya pecutan graviti kita 0.00003. Ini tu sangat kecil lah. Di W kita tu maksudnya dia hampir sangat-sangat dengan 0 Newton. Okay. Suara cikgu dengan tulisan tak sama lah, tulisan lambat lah. Tu dia. Dia mereka duduk dalam angkasa lepas, duduk dalam apa ruang vacuum ruang vacuum pula dah, ruang tanpa graviti. Ruang vacuum matilah, tak ada oksigen. Ruang vacuum dengan ruang tak ada graviti tak sama Ini daripada udara ni. Tapi kalau kat angkasa lepas betul-betul dalam kapal tak ada. Dalam kapal ada oksigen sebab daripada isi dah. Tu dia tengok duduk kayu pun. Kita kat Malaysia, kita kat ni atas bumi boleh kita tak boleh kan. Okey. Lepas tu cikgu tengok dokumentari dia, dia ajak cara macam nak gosok gigi, nak buang air besar, nak buang air kecil. Sebab bahaya lah kalau tak buat betul-betul, tak lagi terapung benda-benda tu. Okey, kita masuk standard pembelajaran keempat. Kita nak belajar apa ni? Baca tengok Afiq. Mewajarkan kepentingan mengetahui nilai pecutan graviti planet-planet dalam sistem suria. Thank you Afiq. Lalu ni kita nak tahu pasal apa yang penting yang kita nak tahu nilai pecutan graviti planet lain. Mungkin kita rasa macam tak penting kan, tapi masih kena tahu lah sebagai orang fizik. Kita nak tengok kenapa penting nilai-nilai pecutan graviti planet lain tu. Okay. So kita lah ni kita nak buat perbandingan pecutan graviti yang berbeza bagi bulan, matahari dan planet dalam sistem suria. Daya graviti ni merupakan daya semesta. Oleh itu rumus dia tu G sama dengan GM per R square tadi tu boleh digunakan untuk menghitung pecutan graviti di permukaan jasad lain. Maksudnya bukannya formula tadi tu guna untuk bumi saja kita juga boleh guna untuk planet lain, bulan ataupun matahari. Jadi planet manakah mempunyai pecutan graviti paling besar?
Itu punya soalan berbalik kepada kita punya formula tadi. Ni formula tadi. Kalau formula kita tadi G sama dengan GM per R square, kita tengok balik faktor-faktor yang mempengaruhi percintaan graviti. Jadi kita kata kita ada 3 faktor kan. Yang pertama faktor pemalar graviti. Faktor kedua faktor jisim jasad dan faktor ketiga adalah jarak dari pusat bumi tu atau jejarian dia. Sekarang ni kita punya daya graviti, pemalar graviti ni mungkin sama lah semua. Jadi yang nak beza kat ni jisim jasad dengan jarak. Ni planet mana punya percintaan graviti paling kecil, tengok dia punya jisim jasad dah. Kita tengok dia punya diameter dia. Ni dia keluar lah. Percintaan graviti kat bumi 98, kat matahari 24. Maksudnya apa saja objek yang lalu kat tepi dia akan ditarik. Sebab apa dia sangat kuat. Nampak dah 24. Kalau kita jatuh dengan kelajuan macam tu, maksudnya percintaan graviti 98 kat matahari, bayangkan. Duk jauh-jauh pun dah kena tarik lah. Bulan ni percintaan graviti dia hanyalah 1/6 daripada bumi. Nilai dia 1.6 lah. Kat Marikh kurang 3.7. So pergi sana awak akan jadi ringan. Siapa nak pindah pergi Marikh? Siapa nak pindah pergi Marikh? 3.7 je. Pergi sana tak rasa berat lah. Jalan seringan je. Okay, yang hampir lah, lebih kurang macam bumi kita, Venus 8.9. Tapi maybe tak sesuai lah nak jadi tempat tinggal manusia. Di Merkuri ni apa nama dia? Sekejap. Apa nama bahasa Melayu dia? Ni semua bahasa Inggeris ni. Aduh, cikgu lupa pula. 37, lebih kurang macam kat Marikh. Jupiter 24, Saturn 10.4. Ni tinggi sikit lah pada bumi. Uranus 8.8, Neptune 11.1 dan Pluto 0.7. Sebenarnya jika tengok pada dia punya percintaan graviti ni sendiri pun kita dah boleh agak lah yang mana yang jisim dia besar, yang mana jisim dia kecil. Betul tak? Ni Jupiter ni mesti besar gila pada bumi ni. Sebab tu percintaan graviti dia besar. Matahari ni mesti besar gila kan. Besar sangat-sangat kan. Sebab apa? Sebab percintaan graviti dia besar. Pluto pula mesti kecil. Percintaan graviti dia kecil. Dia pun kecil lah. Macam tu lah. Jadi daripada kita punya nilai G ni, sebenarnya kita dah boleh agak yang mana yang dia kecil dan ringan. Yang mana jisim dia kecil dan dia punya diameter kecil. Kalau diameter dia besar, mestilah dia berat. Tapi kandungan dia banyak lah. Kandungan dia ada banyak. Dia jisim dia tinggi, mungkin kadang ketepatan dia tinggi. Macam itulah. Jadi daripada M, jisim dan radius dia, kita bertentukan nilai G menggunakan formula G sama dengan G besar M per R. Cikgu ulang kat 10 kali dah formula ni. Sepatutnya awak dah boleh hafal. Okay, planet manakah mempunyai percintaan graviti paling besar? Kita sebut dah tadi, Jupiter. Planet manakah mempunyai percintaan graviti paling hampir dengan percintaan graviti bumi? Sebutlah yang paling dekat dengan nombor 9. Saturn lah. Apakah faktor-faktor yang menentukan nilai percintaan graviti sebuah planet? Jisim jasad dan jejari planet. Inilah percintaan graviti bagi setiap yang kita sebut tadi tu. Okay. Mengapakah percintaan graviti planet penting dalam penerokaan angkasa dan kelangsungan hidup? Siapa-siapa nak pindah, dia tak mahu duduk bumi dah, nak duduk mari ke, nak duduk mana ke. Dia kena study dulu lah. Tapi cikgu, peribadi cikgu lah. Cikgu rasa macam tempat lain tu tak sesuai lah nak duduk. Mungkin dari segi dia punya oksigen ke apa-apa dan entahlah benda tu wujud ke tak wujud. Boleh duduk ke tak kat situ. Okay, meletakkan satelit di dalam orbitnya. Macam mana kita nak letakkan kita punya satelit supaya tak jatuh? Kalau dekat sangat mungkin takut jatuh, tertarik balik ya. So kedudukan satelit tu dapat ditentukan sebab kita tahu kita punya nilai percintaan graviti. Yang kedua,
Graviti mempengaruhi lintasan yang diambil oleh setiap benda yang meneroka angkasa lepas. Okay. Apa saja yang lintas angkasa lepas, dia kena tahu graviti kawasan tu. Kalau tidak sikit dia kena tertarik ke tempat tu, tak ada balik dah. Okay, dan seterusnya disebabkan kita tahu nilai graviti, pecutan graviti, maka kita perlu memperlahankan kapal angkasa semasa mendarat. Sebab makin dekat dengan bumi, dia punya nilai graviti dia yang semakin tinggi tu menyebabkan laju bagi kapal angkasa tu akan jadi semakin besar. Dan kita risau dia tak sempat nak break, accident, terlanggak dengan permukaan bumi, balik jauh-jauh mati betul ya. Tu dia. Dia jatuh kat bumi tu. Kepentingan pengetahuan tentang pecutan graviti, planet-planet dalam penerokaan angkasa dan kelangsungan hidup. Yang hujan turun, pembasahan haba, udara dan air dipisahkan, pengaliran cecair dalam badan, semua ni adalah melibatkan pecutan graviti. Kesan graviti terhadap pembesaran manusia. Ini kalau orang yang duduk dekat angkasa lepas sebelum lama, dia akan mengalami simptom-simptom ni. Maksudnya dia tak ada graviti yang dia pijak pun, pengaliran darah dia tak betul, apa semua tak betul. So dia punya sistem imun lama-lama jadi lemah. Jadi kulit dia pula jadi semakin nipis. Apa kaitan dia? Penglihatan merosot, ketinggian bertambah hampir 2 inci. Rupanya kalau kita duduk kat tempat tak ada graviti ni, kita cepat tinggi. Perasaan gelisah hilang punca. Duduk kat atas tak jumpa orang kot, hilang punca, gelisah. Muka jadi sembab, kaki jadi kecil. Pasal apa? Sebab kaki kita dah tak guna otak tu, otak dekat kaki tak digunakan. Jadi dia ada gangguan lah. Kaki kita jadi makin kecil, nanti bila balik ke darat ni, balik ke tanah, kena praktis balik jalan, dah lupa dah cara jalan, lembut kaki. Dia akan mabuk angkasa seperti mabuk laut atau mabuk dalam kereta. Dan tulang jadi kurang tumpat. Sebab bila kita boleh lari, kita berjalan, tulang kita makin tumpat. Kita makin kuat tau. Kalau kita tak berlari, tak berjalan, kurang tumpat. Tengok orang tua yang tidur lama, tulang dia jadi kurang tumpat. Jantung jadi malas mengepam dan hilang sistem koordinasi badan. Dah lupa dah cara-cara nak angkat barang apa semua tu, tak ingat lah. Jadi jangan, kalau pergi sana tu dia ada tempoh dia lah, tak boleh duduk selama kat atas tu, tak boleh duduk sampai bertahun-tahun. Mungkin macam Syekh Muzaffar naik tu per bulan je kan dia boleh duduk. Okay, siapa nak baca ni? Nurin baca. Nurin. Kesan graviti terhadap pembesaran manusia. Nurin tak boleh baca ke? Kalau Nurin tak boleh baca, kita suruh Syarul Hashim. Baca Syarul. Syarul. Ya. Baca. Okay. Kalau tak dengar lah Syarul. Kesan graviti terhadap pembesaran manusia. Faktor perubahan ketepatan, kesan graviti rendah. Okey, lagi. Kesan graviti tinggi. Kesan graviti rendah jadi apa dekat ketumpatan badan kita? Ketepatan badan berkurang. Dan kalau graviti tinggi jadi apa dekat ketumpatan badan kita? Ketepatan badan meningkat. Rupa-rupanya ketumpatan badan kita boleh kurang lah kalau kita duduk kat angkasa lepas.
Keringan lah kot ataupun ketepatan. Betul juga ketepatan makin kurang sebab dah kita makin tinggi kan. Lepas tu ketepatan tulang pun kurang. Okey, yang kedua sambung lagi Syarul, kerapuhan tulang jadi apa? Tulang kalau graviti rendah? Tulang menjadi lebih rapuh disebabkan kekurangan kalsium. Tapi kalau kesan graviti tinggi tak ada perubahan. Okey, bagaimana dengan sel paru-paru kita? Kesan graviti rendah jadi apa dekat paru-paru? Besar dan mengembang. Dia akan membesar dan mengembang. Tapi kalau kesan graviti tinggi jadi apa dekat paru-paru kita? Mengecil dan mengecut. Kecil dan mengecut. Rupa-rupanya kesan graviti ni juga memengaruhi sistem aliran darah kita. Kalau kesan graviti rendah, jadi apa dekat sistem aliran darah kita? Darah berkumpul di bahagian atas badan. Sebab dia tak mau turun rupa-rupanya. Dia duduk belah atas. Sebab tu yang muka jadi sembab, kaki jadi kecil. Tapi kalau kesan graviti yang tinggi, jadi apa dekat sistem aliran darah kita, Syarul? Darah terkumpul di bahagian bawah badan disebabkan kesukaran untuk mengalir ke atas. Darah kumpul bawah pula, kaki pula bengkak. Okey. Jadi dia ada lah. Jadi mana Allah bagi kita dekat bumi 9.81 ni cukup elok dah nah. Bagaimana dengan tekanan darah? Kalau kesan graviti rendah, jadi apa dekat tekanan darah kita? Penurunan tekanan darah dan kadar degupan jantung. Rupa-rupanya penurunan tekanan darah. Maknanya kalau orang yang darah tinggi, dia pindah dekat angkasa lepas, tak darah tinggi dah, baik ya kot. Sebab apa? Sebab kadar degupan jantung dia pun akan berkurang dan sebaliknya. Betul tak? Jadi apa dekat kesan graviti tinggi dekat tekanan darah kita? Syarul. Peningkatan tekanan darah dan kadar degupan jantung. Okey, terima kasih Syarul. Tolong cikgu. Okey, dan last sekali untuk hari ini standard pembelajaran kita ialah memerihalkan daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. So dalam bab ni nanti kita nak tengok daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Kita tengok pada gambar rajah ni. Di mana ada 4 kedudukan bagi sebuah satelit yang sedang mengorbit bumi. Dia tengah duduk pusing dekat bumi. Okay, keliling bumi tu mengorbit lah dengan laju yang seragam. Pasal apa kena laju seragam? Supaya dia tak terlanggar buntut masing-masing lah. Masing-masing ada jarak sendiri. Dia tak terlanggar lah. Jadi arah laju satelit di setiap kedudukan satelit itu, kalau kita perhatikan dia bergerak ke depan dan daya dia ke tengah. Jasad yang sedang membuat gerakan membulat sentiasa mengalami perubahan arah gerakan. Okay, dia sentiasa mengalami perubahan dan dalam kedudukan yang laju dia tetap. Walaupun dia bergerak tapi dia punya laju dia seragam. Jadi kita katakan laju dia berbeza. Pasal apa kita belajar balik, laju tu yang tengok jauh dia tekan lama, jarak mana dia pergi dalam masa 1 saat ke berapa saat ke. Katalah 20 km per jam. Ini arah dia apa? Nak apa arah tak tahu ni. Sat ke kanan, ke bawah, ke atas. Macam tu. Jadi bila dia sentiasa berubah sudut dia tu, maka laju dia pun berubah lah sebab laju ni adalah kuantiti vektor. Kuantiti vektor yang melibatkan arah. Jadi walaupun laju dia seragam, tetapi laju dia berbeza sebab apa? Sebab arah dia berubah. Kerana arahnya berubah. Okey. Daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet, suatu daya diperlukan untuk mengubah arah gerakan jasad. Daya yang bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan membulat dikenali sebagai daya memusat. Okey, semua daya yang bertindak ke tengah macam tu kita panggil dia daya memusat. Okey, kita tengok sikit. Iya, mana dia? Tengok sikit. Diguna jarak 80 cm. Okay, diguna klip buaya. Make sure laju tu tetap.
Okey, ukur 80 cm. Klik dekat situ supaya tak termasuk. So dia nak bagi hasilkan jari bagi benang dia tu 80 cm, dia ukur dulu. Okay, dia lagi dia pusing lah sebab tengok. Okay, dia guna washer kat sini. Okay, tengok benang tu atas kepala dia tu dia tengah duk pusing tu. Dia tengah hasilkan satu objek yang mengorbit yang mengorbit pada radius 80 cm. Okay, pemberat kat tengah-tengah yang dia guna tu, dia apa tu? Pemberat tu dia nak bagi klip tu duk ni lah kat tempat dia. Macam tu lah. Di soalan pertama, untuk daya memusat ni, daya memusat tu maksudnya dia nak memusat ke tengah lah tu dia, nampak tak dia bergerak tu. Keliling. Dan dia sentiasa pada jarak yang tetap, iaitu 80 cm. Okay, soalan dia, apabila penyumbat getah itu membuat gerakan membulat, benang yang tegang mengenakan daya ke atas penyumbat getah itu. Apakah arah daya yang bertindak ke atas penyumbat getah? Yang ujung tu yang duk pusing-pusing keliling dia ni. Duk kat keliling ni. Duk keliling tu penyumbat getah lah Benang tegang tu, benang pink tadi tu. Dia arah daya bagi penyumbat getah dia kan duk keliling setiap masa kan. So kat mana arah dia? Arah dia adalah pusat bulatan. Arah dia adalah ke tengah lah. Kita tak kata tengah tapi kita sebut arah pusat bulatan. Soalan kedua, apakah hubungan antara laju penyumbat getah dengan daya memusat? Laju penyumbat getah dengan daya memusat tu hubungan dia adalah berkadar langsung lah. Apabila laju penyumbat getah bertambah, maka daya memusat juga bertambah. Nak main ikut mana ni? Kita guna formula ni. Tolong Sat, apa Sat formula ni? Tak lagi cikgu nak, abang nak keluar lah macam mana. Okay, F tu daya memusat. V ni adalah laju. Jadi bila laju yang kita pusing tadi tu makin bertambah, maka F dia pun bertambah. Jadi F berkadar langsung dengan V. F berkadar langsung, daya memusat berkadar langsung dengan H laju. Okey. Boleh balik formula kat sini. F sama dengan M V square per R. Soalan ketiga. Bagaimanakah daya memusat berubah apabila penyumbat getah membuat gerakan membulat dengan jejari yang lebih kecil? Tadi kita guna 70 cm lah. 70 ke 80 cm. Kalau dia guna jejari yang lagi kecil, maknanya dia punya tali tu lagi pendek. Jadi apa dekat daya memusat dah? Kalau kita tengok balik formula, R duduk bawah Ni, R duduk bawah. Maksudnya F dengan R ni dia berkadar apa? Dia berkadar sungsang. Jadi daya memusat akan jadi semakin apa kalau dia makin pendek.
Daripada formula tu F sama dengan MV square bahagi R tadi sekejap. Maknanya F dengan R tu dia berkala sengsang. Bila kita guna tali yang lagi pendek, maka F akan jadi semakin tinggi. Jadi kita katakan boleh rasa ketegangan tali bertambah, maka daya memusat bertambah. Bila ketegangan bertambah ni maksudnya daya memusat dia bertambah lah. Okay, daya memusat bertambah. Sebab apa? Sebab tali makin pendek. Tali makin pendek menghasilkan daya memusat yang bertambah. Ni dah. Kita buat. Jadi kalau dia tanya kita faktor-faktor yang mengaruhi daya memusat, tu ada berapa tu faktor? Cuba tengok. Siapa boleh sebut balik ke cikgu? Apakah faktor-faktor yang mengaruhi daya memusat? Zairatul, cuba Zairatul. Faktor yang mengaruhi daya memusat, cuba tengok ada 3 ni. Sebut balik apa dia? Zairatul. Ada tak Zairatul kat sini? Okay, Rifhah lah. Zairatul tak jawab apa. Rifhah. Okay, berjanggut tunggu. Tak ada orang jawab. Tak apalah, cikgu lah jawab sendiri. Okay, daya memusat ni formula dia kan macam tu. Jadi yang ni adalah faktor pertama, ni faktor kedua, ni faktor ketiga. So faktor pertama dia adalah jisim. Kalau guna penyumbat berat, jisim dia banyak, maka daya memusat banyak. Yang kedua V yang laju. Ataupun laju linear dah, laju yang seragam tadi tu. Dan yang ketiga, jauh mana yang awak letak daripada pusat tu, jari bulatan dia lah. Okay. So ada 3 faktor. Laju linear ni dia merujuk pada laju jasad pada satu ketika semasa jasad buat gerakan bulat. Jadi kalau kita kena sebut balik 3 faktor, jisim, objek, laju linear, jari bulatan. Cikgu tak suka hafal-hafal ni lah. Cikgu suka hafal formula ataupun cara nak keluarkan formula. Daripada situ cikgu nak jawab hubungan, nak jawab faktor. So dia punya formula tadi tu MV square per R. Jadi ada 3 lah dia punya kuantiti fizik yang mempengaruhi ataupun yang merupakan faktor yang mengaruhi magnitude daya memusat. This is a great demonstration to show that if something's moving in a circle and you remove the centripetal force, it'll move in a straight line. Dia tunjuk kata bunga api dalam bentuk orbit lah. That's worth doing first. Okay, ini bulatan dia It's a really simple way to introduce some basic ideas about circular motion. The ball moves in a horizontal plane, which makes it easier to understand the forces involved than with, say, something moving in a vertical circle because it can ignore gravity. When I do this with my students, I place an object about there and I ask them to tell me when I should lift the hoop so the ball knocks it down. Okay, bila dia angkat, So, as a physics teacher, maksudnya hilanglah kegravitian tu. Dia dah tak ikut lagi orbit lah, dia akan bergerak lurus. Hanya jika ada tarikan graviti yang dia boleh bergerak bulat tu lah. So kalau kita angkat rope tu, dia akan bergerak lurus. Tidak dia bergerak lurus. So what's going on when it's in the hoop? Well, the hoop exerts a contact force on the ball at right angles to its surface. And that force Okay, kalau dia bergerak macam tu, dia ada daya memusat dia. Centripetal force tu daya memusat lah. The center of the hoop, the center of the circle.
Okay, daya memusat Take tu away that force and the ball obeys Newton's first law. kalau angkat tiba-tiba dia akan, maksudnya kalau tak ada daya memusat dia akan bergerak lurus. This is true of all objects moving at a steady speed in a Semua circle. objek di angkasa lepas bergerak macam tu lah sepatutnya, sehinggalah dia hilang daya tarikan ataupun daya memusat dia terhadap mana-mana We describe the resultant force Ah, that dia makes punya something move in a circle planet. as a centripetal force. And it's important to emphasize to students that this word simply tells us the direction of the force and nothing more. The force may come with a hoop and the ball. Bend it at 90 degrees, ignite it, and off you go. Ya Allah, mak tengah ngajak nak mak di kelas. Okey, kita tengok soalan satu lah. Rajah menunjukkan seorang atlet acara lontar tukul besi sedang memutarkan tukul besi dan satu bulatan ufuk sebelum melepaskannya. Ni ada sukan lah. Berapa daya musat yang bertindak ke atas tukul besi apabila tukul besi itu sedang bergerak dengan laju seragam. Nak guna formula apa? F sama dengan mv square bagi R. Okay, kalau dia punya unit tak ikut unit yang sepatutnya, boleh tukar dulu lah. So R kat sini dah dalam meter. V dia bagi unit sepatutnya ada lah unit kat sini. Tu kat atas dia bagi tu ms negatif 1. Kalau dia bagi unit dalam kilometer per jam ke apakah, kena convert dulu. Maka daya memusat yang terhasil adalah 1600 Newton. Tu dia. Ini adalah acara apa tu, lontar tukul tu lah. Ngeri kalau terkena orang. Orang haligan tu. Dah dicek. So daya memusat. Masa dia tengah pusing tu sebab attach dengan tangan dia kan. Bila dia lepas saja daripada tangan dia, benda tu bergerak lurus ke depan lah. Lagi laju dia punya laju awal tu, maka lagi jauh lah jarak tukul besi tu akan pergi. Balance, timing and power. Takut. Next to try to overhaul him, Poland's Wojciech Lewicki. Cik, sopa dia jerit. Buat tu benda tu boleh pergi lagi jauh. Third place. By now, Nazarov could not be caught. He wasted little time starting his celebrations after his Oh. Dah kita pusing kat kot baling macam kena kat mana. Biasa tu adalah aplikasi daya memusat lah. So bolehkah sebuah satelit mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh enjin roket? So ramalan Isaac Newton iaitu satelit boleh mengorbit keliling bumi tanpa dipacu oleh enjin roket. Ramalan dia kata objek yang dilancarkan dengan laju linear rendah mengikuti lintasan satu dan tiba di bumi di Q lah. Maksudnya tanpa ada enjin masih boleh bergerak macam tu lah dia kata. So objek dilancarkan dengan laju yang cukup akan mengikut lintasan 2 membulat mengelilingi bumi. Oleh itu dia tidak akan kembali semula ke bumi. Okay, kata dia kalau laju tu sederhana, dia akan patah balik, dia akan jatuh balik ke bumi lah. Ikut laluan yang biru ni. Tapi kalau dia punya ketinggian dia dah laju dia yang besar, laju dia cukup, so dia akan mengelilingi bumi dan tak patah balik lah. Maksudnya dia terkeluar lah daripada daya tarikan. Dia punya ramalan lah. Ramalan hitam menjadi kenyataan pada masa kini dengan begitu banyak satelit buatan manusia mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh sebarang tujahan roket. Jadi banyak satelit kat luar bumi kita ni dan tak perlu ada roket pun. Di satelit sentiasa mengalami daya graviti yang bertindak ke atas pusat bumi, di mana daya graviti ke atas satelit bertindak sebagai daya memusat. Dengan membandingkan rumus untuk daya F sama ma dengan formula mv square per r, maka kita akan dapat satu pecutan nilainya adalah, formulanya adalah v square per r. Kenapa? Sama ada kelas hari. Okey, sebuah satelit kaji cuaca yang sedang mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian H sama dengan 480. Macam soalan tadi, cuma kali ni dia cuma tanya kita A. Okey.
Daripada kuantiti fizik yang kita dapat daripada ayat tu, kita keluarkan dulu laju dan jari dia dan kita masukkan dalam formula A sama dengan V square per R. Hari yang bab 2 dulu kita belajar A sama dengan B tolak U per T. Yang ni untuk garis lurus tau. Yang A yang cikgu mengajar hari ni untuk objek yang mengorbit, objek yang bergerak mengelilingi lah. Formula dia dah lain dah. Jangan duk tertinggal lagi lah. Okey dah. Standard pelajaran 6 cikgu akan buat lagi pada masa akan datang. So hari ni setakat tu dulu. Cikgu harap awak boleh buat bagi siap setakat yang kita belajar hari ni. Dan kalau ada soalan ke apa-apa, awak simpan untuk pelajaran kita pada hari Ahad nanti. Okey, hari Ahad nanti kita akan buat kelas 2 jam kan. So cikgu ingat banyak jugalah kita dah cover nanti. Okey. Terima kasih untuk yang hadir hari ni. Kalau ada soalan, tak tahan nak tunggu Ahad, boleh type tu dalam grup Telegram kita. Kalau cikgu sempat, cikgu boleh jawab, cikgu akan jawab dalam tu. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih yang terlibat. Bye. Assalamualaikum. Apa